Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita masih bersama dalam siri tutorial penggunaan kalkulator 570EX yang mana video ini dibawakan khas oleh Casio, kalkulator Casio kita. Baik, para pelajar dan gizi sekalian, dalam video yang ke-9 ini kita akan bincangkan berkaitan dengan satu topik yang agak famous dan sangat penting dalam Maths, iaitu logaritm ataupun bahasa Melayu dipanggil sebagai logaritma. Baik. Sebelum ini video kita dah bincangkan berkaitan dengan indices dengan set. So, video ini kita akan bincang secara detail bagaimana nak menyelesaikan soalan logaritm dengan menggunakan bantuan kalkulator 570EX. Baik, kalau kita lihat soalan yang bahagian A ni, soalan ini berkaitan dengan log. So, dalam logaritm, apa yang kita boleh buat kalau kita ada dua log yang berasingan, kita boleh gabungkan dia sekali. So, kalau cikgu tunjuk di sini, kita ada log kita punya 2X, tolak dengan log 2 dalam kurungan X tolak 3, tolak lagi dengan 2 sama dengan sifar. Maka apakah first step yang kita boleh buat? Yang pertama sekali, kita boleh gabungkan kedua-dua log ini. Ya, mana log tolak dengan log, kita boleh gabungkan kedua-dua log ini untuk menjadi single log. Yang mana kalau dalam bahagi, kita pecahkan jadi tolak. Tapi dalam kes ini, kalau kita punya tolak, kita boleh gabungkan menjadi bahagi. Maka cikgu akan tulis sini, log 2, X bahagi dengan X tolak 3. Ini kita punya single log yang kita dah gabungkan mereka. Yang tolak 2 itu boleh cikgu pindah ke kanan tak? Yes, cikgu boleh pindahkan ke kanan. Dia akan jadi sama dengan 2. Apakah next step kita? Next step kita akan hilangkan log ini. Kita kekalkan X. Kemudian yang asas dia, base-nya, yang kita panggil sebagai base dekat sini, kita akan tukarkan tempat base itu ke sebelah kanan menjadi 2 kuasakan dengan 2. Ya. Yang mana ini juga adalah kita menilai base. So dalam logaritm kat sini adalah base kita, tapi kalau dalam index form di sini akan digantikan tempat untuk base ataupun bahasa Melayu kita panggil sebagai asas dia. Ya. Okey, kemudian kita akan gunakan proses algebra seperti biasa. Kita akan pindahkan X tolak 3 ke sebelah kanan. X 2 kuasa 2 cikgu terus letakkan sebagai 4 dalam kurungan X tolak 3. Kembangkan kita punya kurungan, dapat 4X tolak 12 sama dengan X. Pindahkan X sebelah kanan, maka 4X tolak X. Negatif 12 cikgu pindah sebelah kiri akan jadi positif 12. 4X tolak dengan X dapat 3X sama dengan 12. Kita bahagikan X, 12 bahagi dengan 3, maka kita akan dapat X sama dengan 4. Maka jawapan kita untuk soalan yang pertama ini adalah X sama dengan 4. Cikgu, bagaimana cikgu saya nak semak sekiranya jawapan kita betul ataupun salah? Tak susah pun guys. Kita gunakan kalkulator, mari cikgu tunjukkan guna kalkulator. Okey, so apa perkara pertama you buat? So cikgu terus gantikan kita punya log. Okey, specialnya kalkulator ini kita boleh ada log yang kita letakkan apa base yang kita nak ataupun asas yang kita nak. Dalam kes ini, soalan ini cikgu letakkan asas dia 2, tekan sebelah kanan. Kita masukkan alpha X, tekan sebelah kanan. Okey, dan kali ini X kita dah cari tadi, X adalah sama dengan 4. Cikgu gantikan, nak pastikan bahawa equation kita tu betul ya. Tolak. Kita masukkan log 2. Okey, dalam kurungan X tolak 3 ya. So cikgu letakkan 4 tolak 3. Boleh ataupun nak letak 1 terus pun boleh, lagi better kan. Okay. So tolak dengan 2, kita tekan sama dengan. So pastikan ni, sebab kalau kita tengok kat sini persamaan kita di sini sama dengan kosong ataupun sifar ya. So semua ini cikgu dah gantikan X ni sama dengan 4, X sama dengan 4, maka kita akan dapat keseluruhan ini sama dengan kosong. Maka bila kita dapat kosong, maksudnya jawapan kita untuk X sama dengan 4 itu adalah benar. Baik, para pelajar di sini sekalian, untuk bahagian B ini sebenarnya bukan logaritm, tetapi dia dijatuh dalam bab set yang cikgu dah bincangkan video sebelum ini. Cuma soalan ini cikgu nak tunjukkan bagaimana nak menyelesaikan guna kalkulator. Ya, kalkulator kita boleh terus dapat jawapan kita sebab dia minta nisbahkan penyebut. Bila sebut nisbahkan penyebut, maka you kena pastikan kita punya ini pun darab dengan 1 tolak set 2, atas pun darab dengan 1 tolak set 2 juga untuk kita seimbangkan. Baik, tujuan video ini cikgu tak nak tunjukkan bahagian set sebab kita nak fokus pada logarithm. Cuma cikgu nak tunjukkan penggunaan kalkulator. Tengok ya. Kita masukkan set 8 di situ. Tekan kanan, tambah pecahan, kita buka pecahan dulu, 2 kita bahagikan dengan 1 tolak set 2 ya. Tekan sama dengan, nah, dia bagi terus jawapan negatif 2. Maksudnya dia lebih mudah untuk kita semak jawapan kita adakah benar bila kita permudahkan ataupun kita selesaikan untuk mencari nilai dia. Okey, so kita akan teruskan dengan soalan berkaitan dengan logaritm. Mari kita tengok soalan kita punya Penang ya, soalan Penang 2021. Soalan ini agak panjang dan agak sedikit berbeza dengan soalan sebentar tadi. Yang mana tadi kita bincangkan mana asas dia adalah asas 2. Base dia adalah base 2. Tetapi dalam soalan Penang ini, dia bagi asas 3 kalau kita perhatikan. Kemudian kita ada asas 9 pula. Maka 9 tu kita perlu tukar kepada asas 3.
Okay, tapi sebelum itu, izinkan cikgu tunjukkan penggunaan kalkulator untuk cari terus nilai X tanpa kita selesai dulu. Boleh tak? Okay, cikgu tunjukkan. Log, kita letak base 3, asas 3. Okay, dalam kurungan tu ada 3X. Kita gunakan alpha X begini. Tambah dengan 4. Okay, tutup kurungan. Tolak 7 log 9. So, that's why kalkulator ni boleh letakkan asas apa yang kita nak. Alpha X kuasa 2. Okay, sorry So, alpha X kuasa 2 tu perlu dalam kurungan Alpha X kuasa 2. Kemudian, seterusnya tambah dengan 6. Log kita ambil log asas 3 balik. X kita letak alpha X. Okey, sama dengan, pastikan jangan guna sama dengan yang di bawah ni. Nanti akan dapat error. Sebab kita nak selesaikan persamaan linear persamaan linear. Maka gunakan sama dengan yang di sini, iaitu alpha sama dengan warna merah. Kita letakkan 2. Jangan tekan sama dengan, kita masih tekan soft dekat sini. So, cikgu tekan shift, kemudian cikgu tekan soft. Okey. Belum selesai lagi, kita tekan sama dengan. Okey, soalan akan bagi 0.666667, yang mana cikgu tunjukkan jawapan X kita adalah 0.66667, tetapi sebenarnya boleh tukar fraction tak cikgu? Boleh. Ada dua cara. Sama ada you tekan je sama dengan, you tekan je SC, ambil balik answer yang tadi. Kita nak recall balik answer tadi, you tekan sama dengan. Nah, dia bagi jawapan 2/3. Maka nilai X ini juga sebenarnya adalah sama dengan 2/3. Atau you tekan SD nak mengesahkan, betul tak? Yes, betul, 0.6667. Cara yang kedua, nak tukarkan nilai 0.667 dalam pecahan, you tekan 0.6, 6 sebanyak kali. Sebab kenapa 7 ada di belakang? Sebenarnya dia bundar kan? Maka tak perlu tunjukkan 7 di situ, just tekan sama dengan. Nah, jawapan you bagi 2/3 juga. Maka sebelum kita mulakan langkah penyelesaian soalan ini, kita dapati bahawa soalan ini juga kita terus boleh gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan kita. Jadi sekarang baru kita mulakan bagaimana cara nak menyelesaikan secara step. Kita perlu ada markah kaedah, bukan hanya jawapan sahaja. Okey? Baik. So, ingat tak cikgu kata tadi? Yang pertama sekali kita akan tukarkan asas 9 ini kepada asas 3. Jadi cikgu kekalkan log asas 3x tambah 4 di sini. Okey. Kemudian, okey, yang 7 tu cikgu akan naikkan ke atas, dia akan jadi kawan log, okey, nak tukar asas, kalau asas 9, nak tukar asas 3, jadikan log 3 bahagi dengan log 3. X kuasa 2 asal tu kita letak ke atas, tetapi kali ini jadi X kuasa 14 Sebab apa Sebab asas 7 ini cikgu pindahkan akan jadi kuasa 7 di sebelah kanan. Dia akan pairingkan dengan 2, maka 2 darab 7 sama dengan 14. Asas yang lama 9 ni kita akan letak di bawah. Ya, asas yang lama ni kita letak di bawah. Tambah. Okey. 6 ni cikgu tendangkan ke atas. Okey, ada tujuan kenapa cikgu naikkan 6 ni dan 7 ke atas. Sebab kita nak gabungkan, kita nak gabungkan keseluruhan kita punya log ini menjadi single log. That's why kita nak tukar asas 3. Faham ya? Okey, log 39 ini izinkan cikgu untuk terus letakkan dia sebagai 9 ini, kalau kita perhatikan 9 sama dengan berapa? Ya, 9 adalah sama dengan 3 kuasa 2. Jadi apa yang cikgu buat kat sini, instead of cikgu letak 9, cikgu terus boleh letakkan 3 kuasa 2. Dan kuasa 2 itu you boleh tendang ke depan, you akan jadi 2 log 33. Dan ending dia sebenarnya, cikgu terus letakkan 2 dekat sini. Sebab log 33 sama dengan berapa? Log 33 akan sama dengan 1. Okey, log 33 sama dengan 1. Okey, baik. Jadi cikgu dah tunjukkan dah penggunaan kalkulator tadi. Sekarang kita tunjukkan jalan kerja kita. Baik, apa yang kita nak buat seterusnya? Per 2 ini sebenarnya kita boleh jadikan dia sebagai 1/2. Jadi sebenarnya dekat sini, kalau cikgu nak gabungkan, okey, cikgu hold dulu, cikgu relax dulu, 3x tambah 4. Tolak 1/2, nampak? Log 3 x kuasa 14 tambah log 3 x kuasa 6 sama dengan 2. Boleh ya? Maka 1/2 ini kita boleh naik ke atas, akan kawan dengan 14. Maka 1/2 darab dengan 14. Maka yang tinggal nanti, izinkan cikgu untuk copy paste sahaja dekat sini, duplicate sahaja di sini. Okey, cuma cikgu nak letakkan di bawah. Cikgu nak gantikan yang 1/2 ni naik ke atas. 1/2 darab dengan 14, dia akan jadi kuasa 7 sahaja di situ. Okey, sekarang kita akan mulakan proses untuk gabungkan. Ingat tak? Kalau bahagi pecah jadi tolak. Kalau darab pecah jadi tambah. So, kali ini kalau tolak ada dengan asas yang sama, kita boleh gabungkan mereka menjadi single log begini. Dalam kurungan, okey, kalau tolak ini kalau kita gabungkan akan jadi bahagi. So, jadi 3x tambah 4 bahagi dengan x kuasa 7.
Boleh ya. Kemudian tambah ni nak buat apa? Sebabkan memandangkan asas yang sama juga asas 3, maka kita boleh gabungkan terus menjadi darab X kuasa dengan 6. Sama dengan 2. Okey, kemudian yang ini kita boleh mansuhkan dia sebab X kuasa 6 dengan X kuasa 7 yang tinggal X sahaja. Ingat lagi tak tadi? Sebab ini kita punya asas, maka asas ini kita boleh tendangkan 2 naik ke atas, maka yang tinggal 3X tambah 4 bahagi dengan X sama dengan, okey, 3 ini kita akan naikkan ke kanan, jadi 3 kuasakan dengan 2. Ya. Jadi 3X tambah dengan 4. Okey, algebra sekarang ini. 3 kuasa 2 sama dengan 9. Naikkan X akan jadi 9X. Pindahkan 3X sebelah kanan. Akan jadi 4 sama dengan 9X. Tolak dengan 3X. Maka 4 sama dengan 6X. Okey. So, kita selesaikan X kita. Pindahkan 4 sebelah kiri. Maka jadi 4 per dengan 6. Simplify dapat 2 per 3. Bukankah jawapan yang kita terima, yang dapat ini adalah sama dengan jawapan yang kita selesaikan guna kalkulator sebentar tadi? Maka kita dengan pasti dan yakinnya bahawa soalan kita ini, ya, jawapan kita ini adalah jawapan yang betul. Sekurang-kurangnya kita dapat tentukan apakah jawapan kita yang sebenar sebelum kita nak semak jawapan kita sebentar tadi. So maksudnya ada dua cara. Kalau tadi cikgu yang pertama, cikgu selesaikan dulu, cikgu dapat jawapan kemudian cikgu semak. Kalau soalan yang kedua ini, cikgu semak dulu jawapan guna kalkulator, kemudian baru cikgu selesaikan untuk lebih yakin di situ. Okey? Baik, para pelajar di sisi sekian, kita boleh teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya, soalan daripada Putrajaya. Okey, soalan ini nampak macam indeks, dia gabung dengan logaritm. Okey, cikgu boleh tak saya guna kalkulator dulu? Jom cikgu tunjukkan penggunaan kalkulator dahulu supaya you dapat selesaikan. Okey, you letakkan 8 kuasa. Memandangkan ya, log kita ini asas 2, u itu kita tak ada u. Dalam kalkulator tak ada u. You boleh gantikan x boleh, y boleh, ya. Katakanlah cikgu nak gantikan dengan y, boleh, tak ada masalah. Kita letakkan y di situ. Kemudian sama dengan pastikan pakai alpha dan omega ni, kita letakkan 125. Tekan seperti biasa, shift soft. Jangan lupa tekan sama dengan, dan kita akan dapat y kita sama dengan 5. Maksudnya bukan y ya, tetapi dalam kes ini adalah u sama dengan 5. Ini jawapan kita. Okey, tapi sabar dulu, kita akan letakkan jalan penyelesaian kita. Cikgu akan terangkan jalan penyelesaian. Ini kuasa ya. Okay, tulis kecil-kecil di atas. Jangan letakkan ni. Takut kita confuse dengan darab pula nanti. Okay, so apa yang kita perlu buat untuk turunkan log? Sebab ingat, fokus kita nak turunkan log. Ya, masalah kita nak turunkan log. So, bila nak turunkan log, satu-satunya jalan yang ada untuk kita turunkan log adalah dengan menggunakan apa? Kita boleh menggunakan kita punya log juga di depan. Jadi, apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan wujudkan log di depan ini dan cikgu letakkan log di sini juga. Tetapi, untuk cikgu letakkan log ini, asas kita boleh pilih asas apa yang kita nak. Okay, dalam kes ini, cikgu letakkan asas 8 dan sini pun jadi adalah asas 8. Kenapa cikgu letakkan asas 8? Sebab, bila cikgu turunkan log, sekarang kita boleh turunkan dah, dia akan jadi log asas 2u, u akan darab dengan log 88. U darab dengan log 88. Yang mana kita tahu bahawa kalau log 88 adalah sama dengan 1, maka kita biarkan begitu. Maka di sebelah sini akan jadi log 8, 125. So, ini adalah salah satu cara yang kita boleh faham bagaimana nak wujudkan log, nak hilangkan indices itu tukar kepada log. Ada juga beberapa cara yang lain. Contoh, ada pelajar yang gunakan cara begini. Pemahamannya begini. Kita bayangkan kalau kita ada log AX sama dengan M. Bila kita selesaikan dapat X sama dengan asas kuasa dengan M. Maka kalau kita patah balik, ini adalah asas, maka asas ni perlu diturunkan ke bawah balik menjadi asas di sini, maka M tu akan diturunkan ke bawah menjadi M seperti biasa. Maksudnya kalau kita nak aplikasi dalam soalan ni, contohnya U ada 8. Log 2U sama dengan 125. Dan kalau kita perhatikan di sini, siapa asas kita? Asas kita adalah rujuk kepada 8. Maka kalau 8 itu asas, dia perlu letakkan kecil di situ. Log 8 di situ. 125. Maka baru kita boleh turunkan log 2U di situ. Maka kita ada dua jalan kerja. Sama ada you nak terus tukarkan cara begini ataupun you nak wujudkan log 88 untuk you mansuhkan log 88 sama dengan 1 di situ. Ini terpulang kepada skill masing-masing lah sebenarnya. Ya? Okey. Seterusnya nak buat apa ni? Baik. Kalau kita perhatikan dekat sini, yang cikgu nampak, sini adalah asas 2. Di sini asas 8. Maka apa yang kita nampak idea kita akan tukarkan asas 8 itu kepada asas 2. Lebih mudah. Ya, maka cikgu letakkan log 8 tukar kepada asas 2, log 2 di bawah, 125 kita stay dekat atas. Okey, 8 kita letak di bawah dan 8 juga adalah 2 kuasa 3.
Dan kalau kita perhatikan kat sini, 3 itu kita boleh turunkan ke depan. Betul? 3 kita boleh turun ke depan. So, bila kita turun 3 ke depan, maka dia akan jadi 3 darab log 22. Log 22 sama dengan apa? Log 22 sama dengan 1. Maka tinggal hanya 3 di sini sahaja. Okey, step seterusnya ada 2 jalan. Jalan yang pertama, cikgu akan pindahkan 3 sebelah kiri. So, dia akan jadi 3 darab log 2U sama dengan log 2125. Ini cara yang pertama. Okey, kita naikkan kuasa 3, dia akan jadi log 2U sama dengan log 2125. Sorry, kuasa 3 dekat sini. Okey. Kemudian, kita ada log 2 sebelah kiri dengan sebelah kanan, maka kita just bandingkan U3 sama dengan 125, U punca kuasa 3, U akan dapat U sama dengan 5. Dan jawapan yang kita dapat U sama dengan 5 adalah sama dengan penggunaan kalkulator yang kita selesaikan sebentar tadi. Okey. Kalau diperhatikan di kalkulator kita tadi, kita dapat U kita atau kita wakilkan sebagai Y tadi ya, sama dengan 5. Baik, jalan yang kedua cikgu tunjukkan. Tadi cikgu tunjukkan 3 tu kita pindahkan sebelah kiri, betul? Sekarang ini, apa yang cikgu nak tunjukkan adalah cikgu akan bawakan 3 itu menjadi 1/3. Dia akan jadi macam ni. Ya, pilihan option yang lain jalan kerja yang lain, log U 2U, U kuasa 2, asas 2, 1/3 letak kat sebelah gitu. Tarikkan log 2125 kat situ, kemudian you akan naikkan 1/3 tu jadi kuasa, dia akan jadi kuasa 125 kuasa 1/3. Dan ambil maklum, ya, ambil maklum 125 kuasa 1/3 juga sebenarnya adalah sama dengan punca kuasa 3 bagi 125. Di sini adalah log 2U, maka kita bandingkan, kita dapat U sama dengan punca kuasa 3 bagi 125 iaitu sama dengan 5. Maka you tetap akan dapat U sama dengan 5 juga. Okey. So, begitulah cara untuk gunakan kalkulator kelas Swiss 570 EX yang kita dapat terus jawapan kita U sama dengan 5. Kemudian kita akan gunakan step kita. Okey, mari cikgu tunjukkan soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ini adalah penyelesaian yang mana daripada soalan negeri Pahang ya, Pahang Kuantan. Baik, seperti biasa kita akan tunjukkan bagaimana gunakan kalkulator untuk selesaikan soalan ini. Nak cari nilai X, maka 1 tambah dengan log, specialnya kalkulator ini asas you letak 2. Sama dengan X kita you letakkan sebagai alpha X. Okay, di luar kurungan you letakkan sama dengan, pastikan sama dengan adalah warna merah. Log asas 2. Okay, dalam kurungan X ya, X gunakan alpha lagi, nak gantikan Y pun boleh lah, tapi you akan dapat jawapan Y nanti. Tambah 5, you jangan lupa yang tekan sama dengan, kalau tekan sama dengan ni akan jadi maths error. You tekan shift solve dan you jangan lupa tekan sama dengan. Yes, jawapan kita untuk ini X sama dengan 5. Sabar, kita akan teruskan penyelesaian cara menggunakan cara kita punya kaedah ya, markah kaedah ada dekat situ. Jadi apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan pindahkan, okey, ada 2 cara lah ya. Tapi cikgu pindahkan log 2X tu ke sebelah kanan, akan jadi log 2 dalam kurungan X tambah 5 tolak log 2X. Gabungkan mereka menjadi log 2 dalam kurungan. Bahagi pindah pecah jadi tolak. Kalau tolak, gabungkan balik jadi bahagi. So, X tambah 5, kita bahagikan dengan X. Sama dengan 1. Ingat kita, ini asas. Di manakah tempat asas kita? Asas kita mesti berada di sebelah kiri. Akan jadi 2, akan jadi asas kuasa 1. Log akan hilang, maka jadi X tambah 5 perkan dengan X. Naikkan X, akan jadi 2 darab dengan X. Sama dengan X tambah 5. Pindahkan X jadi 2X tolak dengan X sama dengan 5, maka X kita akan dapat jawapan sama dengan 5. Bukankah jawapan yang kita dapat tadi sama dengan jawapan yang di awal-awal kita menggunakan kalkulator sebentar tadi? Okey, just nice. Okey. Baik. Soalan yang seterusnya ni adalah log 52M ya, kemudian dia bagi log 58N, kemudian dia suruh ungkapkan. Okey, apa yang you kena buat untuk soalan bahagian B ni? You kena tukarkan log 56.4 ni kepada dalam pecahan dulu. 6.4 perpuluhan. So, kalau cikgu akan gunakan 6.4 tu, cikgu akan tukarkan perpuluhan. You nak tukarkan manual boleh. Jadi 64/10 akan jadi 32/5 ya. You akan dapat log 5. 6.4 ni hasil 64 bahagi 10. Kalau you simplify, you akan dapat log 5. Cikgu ulang balik semula, log 5, 32/5. Ini cikgu simplify menggunakan cara manual. Cikgu, saya kadang-kadang tak terfikir pun 6.4 boleh tukar kepada 64/10 ya. Saya gunakan kalkulator. Boleh? You tekan saja 6.4 di sini. You tekan sama dengan, nah, dia bagi terus kalkulator, bagi terus dalam bentuk 32/5 dalam bentuk pecahan. Lagi better. Okey? Baik. Seterusnya, okey, gunakan hukum log kita akan pisahkan, akan jadi log 5 32. Boleh? Tolak dengan log 5 5.
So log 55 ni sama dengan apa? Bukan kosong ya, ada 1 dekat sini. Log 5 32 tu kita nak relatekan dengan 2 dengan 8. Oh, log 32 adalah hasil daripada log 5 4 darab 4 darab 8, betul? 32 adalah hasil 4 darab 8. Maka cikgu boleh buat 4 darab 8. Maka yang 4 tu cikgu boleh tukar kepada 2 kuasa 2 siap-siap. Jangan lupa ya, kita kena tolak 1 yang di belakang tu, log 55. Okey, seterusnya kita akan pisahkan. Darab pecah jadi apa? Darab pecah akan jadi tambah. Maka log 5, 2 kuasa 2. 4 tu kita tukar 2 kuasa 2. Tambah dengan log 5 ya. Log asas 5, 8. Tolak dengan 1. Cikgu, kenapa 8 tu cikgu tak tukar 2 kuasa 3? 8 tu boleh tukar 2 kuasa 3 ya. Tetapi cikgu tak tukar sebab informasi dia bagi log 58 tu sama dengan N. Yang 4 tadi cikgu tukar tu sebab dia nak log 28, log 52 saja. Jadi sebab itulah kalau kamu perasan, 2 ini kita boleh tendang ke depan akan jadi 2. Log 52 yang tinggal ini kita boleh gantikan dengan M. Dan akhir sekali log 58 yang cikgu tak tukar kepada 2 kuasa 3 tadi pun, dia akan jadi terus sama dengan N. Tolak dengan 1. Maka inilah jawapan ungkapan akhir kita untuk soalan seperti ini. Baik, cikgu, saya nak semak jawapan lah cikgu, betul ke salah? Okey, nak semak jawapan ada beberapa cara. Okey, kalau cikgu nak tunjuk kat sini, okey, you buat 2M. Okey, M sama dengan apa? Okey, cikgu fokus kat sini ya. Cikgu fokus kat sini. 2M. M kita kalau dalam mengikut kita punya ni ya, kalau mengikut kita punya ni, M adalah sama dengan log 52. Okey, so cikgu letakkan log asas 5, ini special calculator ni sebab dia boleh letak asas 5. 2 tutup kurungan. Okey, ni 2M kan? Okey, tambah dengan N. Apakah N kita tadi? Kalau perasan kat sini, N kita adalah log 58, log 58. Okey, kemudian akan tolak 1 ya, tolak 1. Okey, perhatikan nilai ini, 1.15 ya. Okey, perhatikan nilai ini. Dan kita terus masukkan yang ini, yang kita punya ungkapan yang mula-mula tadi, iaitu log 5 6.4. Mari kita lihat adakah kita dapat 1.15 sebentar tadi. 6.4. Yes, kita dapat nilai yang sama. Maksudnya, apa yang kita ungkapkan ini adalah ungkapan yang benar. Maka, inilah cara untuk menggunakan kalkulator. Para pelajar di sini sekalian, maka kalau sesiapa yang masih belum gunakan kalkulator ini, nasihat cikgu kalau nak guna lebih awal dan dapatkan kalkulator ini secepat mungkin di official web store kita. Cikgu, bagaimana cara saya nak dapatkan kalkulator ini? Jom, cikgu tunjukkan cara untuk dapatkan kalkulator ini di official web store Casio. Baik, Alhamdulillah kita dah selesai perbincangan video kita sebentar tadi. So, untuk mana-mana pelajar yang nak dapatkan kalkulator Casio kelas Swiss 570EX secara original. Ini original ni ya. Official web store dia lah. So, bagaimana nak beli ni? Tak susah pun. Dia Casio ada, kita ada apa nama? Ada bekalkan ataupun ada jual secara online di Shopee lah. Jadi macam mana nak pergi ke Shopee? Tak payah susah-susah. Di bawah ni cikgu letakkan kita punya link lah, description. Dekat description ni ada link. You klik dekat link tersebut, dia akan bawa kepada Shopee Mall lah. Shopee Mall yang mana official store untuk Casio. Jadi harga yang ditentukan kat sini adalah buat masa sekarang lah untuk video cikgu tengah rekod ni RM99.50. Mungkin dia boleh turun ataupun naik bergantung kepada yalah mata wang kita lah ya. So Casio ni import lah, bukan daripada dibuat di Malaysia ya. Jadi kalau you tengok dekat sini, pastikan store yang you beli ni secara official casio.os, iaitu official store bagi Casio lah. Ni Shopee Mall bagi Casio. Dan harga yang diletakkan situ buat masa sekarang video cikgu rekodkan pada berapa bulan ni, 24 bulan November lah 2022, RM99.50 dan dia bagi satu free face mask. Jadi kalau you beli satu kalkulator, you dapat satu face mask lah, Casio official punya face mask ya. Jadi bagi cikgu you kalau nak dapatkan Casio ni, you bolehlah beli secara online melalui web store Shopee Casio ni official ya. Jadi pastikan yang you dapatkan adalah kalkulator original. Janganlah beli kalkulator fake ataupun daripada store yang lain. Mungkin kalkulator yang lain you dapat lebih murah. Kalkulator akan sama ya. Jenama yang sama, model yang sama, mungkin ada yang fake di keluaran pasaran luar, cikgu tak sure. Tapi yang mana garanti daripada official web store Casio ni sendiri, dia menjamin bersama dengan warranty lah. Jadi kalau you tengok dekat sini, dia ada dia ada function-function memang daripada Casio sendirilah. Jadi tak perlu risau lagi tentang tahan lama bateri dan sebagainya. Memang Casio jamin lah yang ini memang official web store. So you beli daripada kita punya link website yang mana tertera di cikgu punya
di video description di bawah ni. You klik saja dekat sana, you terus beli secara online. Okay, so para pelajar negeri sekalian, terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa kepada video-video penerangan, video-video lain bersama dengan Casio ClassWiz 570EX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.